Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akshim 'anna al-bala' wal waba' wal fahsha' ma la yashfu ahadun ghairuk. Wahai Tuhan kami, hendak dan selamatkanlah kami daripada bala bencana, wabak penyakit dan segala keburukan. Apa yang tak boleh dilakukan oleh yang lain daripada wahai Tuhan kami. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisi kamu rahman-Mu. Dan kurnialah petunjuk kepada kami. Allahumma shfi mardana warham mautana. Wahai Tuhan kami, sembuhkanlah orang yang sakit kalangan kami dan rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia. Allahumma aminna fi awtanina. Wahai Tuhan kami, amankanlah kami dalam tanah air kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang dipanjatkan ke hadrat Ilahi, semoga seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia tabah dalam menghadapi wabak COVID-19 dan juga situasi yang sedang melanda dan juga dunia sekarang ini. Di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, pada malam ini kita bawakan kepada anda secara live syarahan geopolitik yang bertajuk Masa Depan Dunia Islam yang akan disyarahkan oleh panel yang tidak asing lagi dengan keilmuan beliau tentang geopolitik antarabangsa yang saya yakin dan pasti tuan-tuan
menunggu dan menanti info-info terkini, info-info semasa berkaitan dengan isu-isu antarabangsa, khususnya berkaitan dunia Islam ini, tuan-tuan. Baik tuan-tuan, terus kekal bersama kami dalam live pada malam ini, dan boleh tekan button share dan juga like. Dan tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan, kita nak minta kepada tuan-tuan dan sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini untuk cuba komen dekat ruangan komen di bawah, clear tak clear siaran langsung kita pada malam ini. Kita nak tengok clear tak clear, dan tuan-tuan boleh letak location tuan-tuan dekat mana. Kita nak tengok mana, kawasan mana yang paling ramai pada malam ini. Baik, sambil itu tuan-tuan, sedikit nak ceritakan berkaitan dengan live kita pada malam ini, iaitu yang bertajuk masa depan dunia Islam, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Khalil bin Abdul Hadi. Tuan-tuan, kita sedia maklum berkaitan dengan suasana dunia Islam pada hari ini, okey, di mana ianya sangat-sangat membimbangkan keadaan kita, ya, membimbangkan. Justru itu kita menginginkan dan mengimpikan bahawa ada sebuah negara yang mampu untuk menerajui dan mengepalai dunia Islam, negara-negara Islam pada masa akan datang. Adakah ianya mampu dilestarikan ataupun tidak? Kita sama-sama nantikan syarahan yang akan dikupas oleh Yang Berhormat Ustaz. Baik, ada sedikit komen, Bangi clear, typing clear, ada tak paling jauh dekat sini? Alhamdulillah, Hulu Temelong, Hulu Terengganu jelas dan clear. Okey, baik. Baik, tuan-tuan, sebelum kita nak pergi jauh, kita punya live pada malam ni, kita nak promosikan sedikit beberapa promosi yang dibawa oleh penganjur utama kita pada malam ini, iaitu PPU, Pustaka Permata Ummah. Ada beberapa promosi yang sedang dijalankan, yang dilaksanakan. Tuan-tuan, puan-puan boleh pergi ke Shopee, shop ataupun kedai Pustaka Permata Ummah. Di sana PPU sedang melaksanakan dan menjalankan satu promosi, iaitu hashtag Belia Membaca. Di mana dalam promosi ini kita ada beberapa jenis combo, iaitu pertamanya combo Belia 1, mana kita ada buku Islam Adil untuk Semua dan Khalifah Abu Bakar, di mana melalui promosi hashtag Belia Membaca ini, harga asalnya RM60, tapi tuan-tuan boleh dapati dengan hashtag promosi Belia Membaca dengan hanya RM50 saja, tuan-tuan. Dan juga tuan-tuan, selain itu kita ada combo Belia 2 dengan harga RM60 pada asalnya, tetapi setelah kita melaksanakan promosi Belia Membaca, tuan-tuan boleh dapati buku-buku combo Belia 2 ni ada 4 jenis buku dengan harga RM50 sahaja, tuan-tuan. Baik, kemudiannya kita ada juga combo yang seterusnya, iaitu combo Belia 3, mana harga asalnya RM60, dan tuan-tuan boleh dapat buku pemetaan Baharu Dunia Islam, mana buku inilah yang kita cuba kupaskan pada malam ini. Antaranya juga ada beberapa 2 jenis buku lagi, tuan-tuan, dengan harga asalnya RM60, tetapi bila mana tuan-tuan hari ini tuan-tuan boleh dapat dengan harga RM50 sahaja. Dan juga kita ada package Belia Rabbani, kita ada 4 jenis buku. Harga asalnya tuan-tuan boleh tengok RM125, tetapi setelah promosi hashtag Belia Membaca, tuan-tuan boleh dapati dengan harga RM100 sahaja. Ada 4 jenis buku, tuan-tuan boleh tengok di Shopee ataupun di page PPU itu sendiri berkaitan promosi-promosi ini. Dan juga kita ada package Belia Tarbawi. Belia Tarbawi, kita ada buku-buku legend, antaranya Islam Memimpin, okay, dengan harga RM125. Ada 4 jenis buku, tetapi setelah kita buat promosi hashtag Belia Membaca, tuan-tuan boleh dapati dengan harga RM100. Okay, dan last sekali kita ada package Belia Siasi. Harga asalnya iaitu RM125,
dan tuan-tuan boleh dapati dengan harga RM100 sahaja untuk promosi hashtag Belia Membaca. Baik, itu adalah package-package dan combo-combo yang tuan-tuan boleh dapati dengan harga yang cukup lumayan, cukup berpatutan menerusi promosi hashtag Belia Membaca. Apa tunggu lagi? Jom untuk beli buku-buku PPU. Tuan-tuan, selain itu juga saya ingin mewawarkan satu pertandingan yang sedang dijalankan oleh PPU, iaitu lisensi buku, pertandingan menulis lisensi buku yang diadakan pada 3 Julai sehingga 17 Julai. Pada asalnya 17 Julai, tapi kita extend sampai ke 26 Julai 2021. Macam mana nak sertainya tuan-tuan? Boleh tengok dekat skrin ni. Okay, ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, pilih satu buku ataupun e-book terbitan Pustaka Permata Ummah, dan keduanya menulis lisensi buku tersebut sebanyak 500 sehingga ke 1000 patah perkataan, dan yang ketiganya post di Facebook dan tag Pustaka Permata Ummah dan gunakan hashtag ikon membaca dan juga hashtag Permata Ummah, dan seterusnya DM link tersebut, posting tersebut di FB page Pustaka Permata Ummah untuk kita elakkan kejadian-kejadian keciciran, tuan-tuan. Baik, itu pertandingan menulis. Kita ada juga tuan-tuan PPU iaitu Book of the Month. Iaitu Book of the Month untuk sesi kali ini iaitu buku Fiqh Siasah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana kita bawakan kepada anda combo Khalifah Islam dengan harga RM79 sahaja. Kita ada buku Fiqh Siasah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Fiqh Siasah Khalifah Umar radhiyallahu anhu, di mana harga asalnya RM95, kita kurangkan tuan-tuan pada RM79. Baik, ada lagi combo istimewa untuk bulan ini iaitu Fiqh Siasah Khalifah Abu Bakar bersama buku Islam Memimpin, mana harga asalnya RM65 dan kini tuan-tuan boleh dapati sebanyak RM59 sahaja, tuan-tuan. Dan last sekali tuan-tuan iaitu combo bestseller, iaitu buku Fiqh Siasah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga celupan jarum kecil di lautan ilmu Al-Quran. Tuan-tuan boleh dapati dengan harga RM59 sahaja. Baik, banyak promosi tuan-tuan cumanya tuan-tuan, kita nak pergi sedikit format kita pada malam ini. Sesi pertama kita akan mendengar sedikit syarahan daripada Yang Muhammad Ustaz Muhammad Khalil berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, dan sesi yang kedua kita akan bukakan kepada tuan-tuan sekiranya tuan-tuan ada persoalan nak diajukan. So sesi kedua kita khususkan kepada tuan-tuan nak bersoal jawab dengan Yang Muhammad Ustaz Muhammad Khalil berkaitan isu-isu yang berlaku sekarang ini, terutamanya isu antarabangsa. Baik, saya tak nak mengambil masa yang panjang untuk tuan-tuan. Setelah itu saya rasa Yang Muhammad Ustaz sudah pun bersedia. Jadi tanpa buang masa lagi, saya serahkan pentas maya kita pada malam ini seluas-luasnya kepada Yang Muhammad Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi untuk memberikan syarahan beliau berkaitan geopolitik antarabangsa. Setelah itu majlis memperistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis yang juga moderator program pada malam ini, seluruh staf Pustaka Permata Ummah, sidang penonton muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah yang
pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama untuk meluangkan masa bagi membincangkan satu tajuk yang berat tetapi penting untuk kita fahami dan kita dalami, khususnya dalam konteks umat Islam pada zaman mutaakhir ini yang berdepan dengan berbagai-bagai cabaran dan ujian yang memerlukan kepada seluruh umat Islam, khususnya generasi muda, meningkatkan ilmu dan pengetahuan tentang agama Islam yang sangat luas, antaranya ialah berkait dengan politik. Bila kita sebut tentang politik, di sana ada politik yang mengikut acuan Islam dan politik yang mengikut acuan selain daripada Islam, sama ada Barat ataupun Timur. Antara cabang-cabang dalam politik Islam ialah politik antarabangsa. Maka tajuk kita pada malam ini ialah masa depan dunia Islam. Saya diminta untuk mengulas tajuk ini berdasarkan kepada buku yang dikarang oleh Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang yang bertajuk Pemetaan Baharu Dunia Islam. Satu buku yang baru dikeluarkan oleh Pematu Ummah dan satu buku yang sangat menarik yang membincangkan tentang politik semasa dunia Islam pada hari ini yang berdepan dengan cabaran-cabaran baru. Tanpa melengahkan masa, sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut apa yang terkandung di dalam buku ini, Tuan Guru menyebut dalam mukaddimah, buku ini pada asalnya merupakan satu kajian secara ringkas dalam bahasa Arab yang telah dihasilkan bagi memenuhi permintaan Kesatuan Ulama Sedunia, Kesatuan Ulama Islam Sedunia yang berpusat di Qatar sebagai renungan secara khusus buat umat Islam supaya mereka sedar. Jadi buku ini bukan satu buku yang baru dalam bahasa Melayu. Adapun dalam bahasa Arab, itu asalnya yang ditulis oleh Tuan Guru sebagai menyambut hasrat dan permintaan Kesatuan Ulama Islam Sedunia untuk mengerang tajuk semasa tentang politik dunia Islam. Di mana buku ini mengandungi 3 bahagian dan setiap bahagian mengandungi beberapa tajuk. Dalam bahagian yang pertama membahaskan tentang pemesongan konsep al-irhab dan serangan terhadap Islam. Dalam bahagian yang pertama ini terdapat 7 tajuk yang dibincangkan oleh Tuan Guru, iaitu tajuk yang pertama membetulkan pemahaman konsep al-irhab. Tajuk yang kedua ialah munculnya ekstremisme. Seterusnya tajuk yang ketiga, propaganda media terhadap umat Islam. Dan tajuk yang seterusnya ialah kesederhanaan Islam. Tajuk yang kelima ialah kebangkitan Islam mendepani cabaran semasa. Dan tajuk yang terakhir dalam bahagian yang pertama ini ialah pertemuan antara peradaban. Di mana memandangkan masa sangat terhad, jadi saya
cuba untuk ulas secara ringkas apa yang terkandung dalam bahagian yang pertama ini yang mengandungi 6 tajuk yang disebutkan tadi. Yang pertama sekali ialah membincangkan tentang rancangan musuh-musuh Islam untuk mengesampingkan perjuangan Islam dengan membuat satu label iaitu al-irhab yang merupakan serangan pemikiran dalam bentuk baru melalui apa yang disebut sebagai istilah-istilah yang diwujudkan untuk menikam Islam kerana melihat potensi kebangkitan Islam khususnya di zaman mutaakhir ini. Musuh Islam seperti Barat meletakkan al-irhab pada definisi yang bercanggah dengan ajaran dan adab Islam. Konsep al-irhab berbeza dengan konsep teror atau terorisme yang difahami Barat. Al-irhab sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran, iaitu terkandung dalam firman Allah surah Al-Anfal ayat 60, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, iaitu memberi maksud supaya umat Islam bersiap sedia berdepan dengan musuh, mewujudkan kekuatan bilangan yang ramai, membuat persiapan yang rapi, menzahirkan kehebatan umat Islam. Di mana kita melihat setelah berlakunya peristiwa 11 September tahun 2001, serangan yang dilakukan ke atas World Trade Center dan beberapa tempat lagi di Amerika Syarikat yang mengorbankan ramai nyawa. Selepas daripada itu, Presiden Amerika Syarikat pada ketika itu, iaitu George W. Bush, mengisytiharkan perang menentang keganasan. Yang sebenarnya perang menentang Islam. Belum dilakukan apa-apa siasatan, lalu diisytiharkan perang tersebut, dilancarkan serangan ke atas Afghanistan, seterusnya ke atas Iraq. Kononnya untuk menentang keganasan. Keganasan yang dimaksudkan di sini ialah kumpulan-kumpulan Islam yang menggunakan konsep jihad, perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Maka di sini mereka melabel agama Islam secara keseluruhannya adalah ganas. Dengan sendirinya mereka pada peringkat awal berjaya menjauhkan masyarakat Barat daripada Islam dengan melakukan agenda yang begitu terancang ini. Bukan sahaja dari sudut serangan dengan menggunakan senjata-senjata ke atas negara-negara yang disebutkan tadi, bukan sahaja ke atas Afghanistan, ke atas Iraq, bahkan negara-negara lain termasuk negara Yaman dan lain-lain lagi. Menceroboh kononnya di atas nama untuk menentang keganasan Islam. Sedangkan Islam adalah agama aman. Memang Islam menyuruh dan mengajak umatnya untuk berjuang dan berperang. Kerana konsep jihad di dalam Islam ni satu konsep yang sangat luas. Bukan sahaja dengan erti mengangkat senjata peperangan, tetapi konsepnya ialah bersungguh dan melakukan pengorbanan untuk menegakkan agama Islam. Maka di sini bukan sahaja dengan mengangkat senjata, termasuk dengan harta benda, dengan jiwa raga, dengan buah fikiran, dengan penulisan, dengan ceramah dan seumpamanya. Matlamatnya untuk berjuang dan menegakkan agama Islam sehingga kalimah Allah tertegak di atas muka bumi ini. Akan tetapi tujuan mereka
ialah untuk merosakkan nama Islam. Kerana mereka tahu Islam adalah satu ancaman yang sangat besar kepada mereka. Maka sudah tentu perancangan ini memberi kesan bukan sahaja kepada masyarakat mereka yang menjauhkan diri daripada Islam, bahkan juga di kalangan umat Islam itu sendiri. Kerana kita perlu memahami dan menyedari di sana wujud kelemahan di dalam diri umat Islam. Akibat daripada pemerintah yang tidak melaksanakan ajaran Islam yang sepenuhnya, ulama-ulama yang tidak memainkan peranan untuk menegur kerajaan dan pemerintah, mereka sanggup menjadi pengapu, umat Islam yang hidup dalam kejahilan dengan mengambil teori-teori Barat dan Timur sebagai dasar perjuangan mereka dari sudut politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain lagi. Sedangkan di hadapan mereka terdapat syariat Islam yang diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Fenomena ekstrim menyebabkan berlaku fitnah takfir dan perbalahan sesama umat, kesan daripada kejahilan umat dan propaganda Barat. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Perancangan musuh, kita tidak nafi. Memang itu kerja mereka. Tetapi dalam masa yang sama, wujud kelemahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Mereka berbalah, bertelengkah, mengkafirkan di antara satu sama lain. Bahkan sampai tahap mereka berbalah sehingga berlakunya pertumpahan darah. Yang menang ialah musuh-musuh Islam. Propaganda media terhadap Islam merosakkan makna jihad yang sebenar dan Islam mendahulukan konsep perdamaian dalam hubungan antarabangsa. Kita hidup di zaman globalisasi. Antara alat kepada globalisasi ialah media. Hari ini kita lihat bagaimana peranan media menyalurkan maklumat. Maka bermula daripada perang menentang keganasan yang saya sebutkan tadi, mereka berjaya menggunakan media untuk merosakkan nama Islam. Sehingga berlakunya Islamofobia di negara-negara Barat. Serangan ke atas masjid, serangan ke atas orang-orang Islam, ada yang terkorban seperti di New Zealand, di Kanada, di United Kingdom dan lain-lain lagi. Sehingga masyarakat Barat, mereka menganggap bila sebut jihad, maksudnya bunuh orang. Maksudnya suicide bomber. Maksudnya keganasan. Sedangkan konsep jihad di dalam Islam sangat luas sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jika sekiranya kita memahami jihad dari sudut peperangan, maka di sana ada fiqh peperangan di dalam Islam yang disebut oleh ulama-ulama di dalam kitab fiqh. Sehingga ulama-ulama mutaakhir ini mengkhususkan karangan-karangan mereka dengan kitab-kitab dengan menamakan fiqhul jihad, fiqhul qital dan seumpamanya. Kalau zaman dulu ulama mereka rangkum semua dalam kitab fiqh. Tapi ulama-ulama semasa mereka keluarkan dan mengarang kitab-kitab khusus yang membincangkan hukum hakam berkait dengan peperangan. Walaupun Islam mengharuskan peperangan, tetapi peperangan di dalam Islam penuh dengan adab dan akhlak. Dan ia terbukti dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW sehinggalah selepas daripada itu. Mereka yang menuduh Islam ini sebagai agama ganas, kononnya Islam ini mengajar umatnya untuk berperang. Ya, Nabi mengajar kita untuk berperang. Tetapi perang adalah jalan yang terakhir. Kerana Islam mendahulukan jalan damai. Peperangan yang disertai oleh Nabi SAW bukan Nabi yang memulakannya. Ini adalah fakta sejarah. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Banu Qainuqa, perang Khaybar dan lain-lain lagi.
Semua peperangan ini Nabi menyertainya, tetapi bukan Nabi yang memulakannya. Perang Badar bukan Nabi yang memulakannya. Perang Uhud, musyrikin Mekah datang untuk balas dendam. Nabi keluar daripada Madinah untuk mempertahankan diri. Perang Ahzab, musyrikin Mekah dan kabilah-kabilah Arab yang lain dibantu oleh orang-orang Yahudi mengepung Madinah. Bukan Nabi yang memulakannya. Perang Banu Qainuqa, perang Khaybar, apabila orang Yahudi khianat kepada perjanjian. Pembukaan Mekah, begitu juga. Orang musyrikin Mekah khianat kepada perjanjian yang mereka meteraikan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakunya peperangan ini. Begitulah apa yang berlaku di zaman selepas daripada itu, zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar khususnya, banyak pembukaan-pembukaan yang berlaku. Bukan mereka yang memulakan peperangan, tetapi mereka melakukan peperangan itu kerana tuntutan-tuntutan yang lain. Dan mereka berperang penuh dengan adab dan akhlak yang diajar oleh Nabi. Nabi berpesan setiap kali menghantar mereka ke medan perang, jangan sekali-kali kamu bunuh kanak-kanak. Jangan sekali-kali kamu bunuh orang tua. Jangan sekali-kali kamu kacau pendeta-pendeta yang sedang beribadah di dalam rumah-rumah ibadah mereka. Namun, akibat daripada kejahilan umat Islam terhadap syariat Islam itu sendiri, maka di sana wujudnya di kalangan umat Islam yang melampau, termasuklah dari sudut kefahaman tentang jihad dan peperangan ini yang diambil peluang oleh musuh-musuh Islam untuk menghentam Islam. Seterusnya, 4 faktor kelemahan dunia Islam. Yang pertama, kegagalan penyelesaian kesan daripada penjajahan. Yang kedua, kerosakan pemerintah yang mengikut telunjuk barat. Yang ketiga, kelemahan pemahaman agama para ulama. Dan yang keempat, kejahilan umat Islam. Itu telah kita sebutkan tadi. Di mana kita mengakui musuh-musuh Islam, mereka melakukan perancangan, itu kerja mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara, mereka tidak akan reda kepadamu, wahai Muhammad, sehingga kamu ikut agama mereka. Itu kerja mereka. Termasuklah mereka menuduh Islam ni agama ganas. Itu kerja mereka. Tapi dalam masa yang sama di sana, terdapat kelemahan di kalangan umat Islam itu sendiri yang perlu mereka perbaiki. Kesederhanaan Islam dalam hubungan dengan masyarakat majmuk mencegah umatnya daripada bersikap melampaui batas dan berlaku adil walaupun terhadap musuh. Di mana sejak daripada zaman Nabi lagi, syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk umat Islam hidup dalam masyarakat majmuk. Nabi berada di Mekah, berhijrah ke Madinah, negara Islam, dalam keadaan orang Islam adalah minoriti, tapi mereka diterima untuk memimpin kerajaan Madinah. Terdapat di sana orang musyrikin Arab, orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka hidup dalam keadaan aman damai. Dan mengikut teladan Nabi SAW, sehinggalah kerajaan Islam yang terakhir di Turki tahun 1924. Selama 1300 tahun Islam memerintah dunia ini, mereka hidup dalam keadaan aman damai, iaitu masyarakat bukan Islam di bawah pemerintahan Islam. Di mana apa yang berlaku dalam sejarah Islam tidak berlaku dalam sejarah tamadun-tamadun yang lain. Tamadun Rom dan Parsi, bila mereka pergi jajah satu tempat, mereka zalimi, mereka tindas. Tapi apa yang berlaku dalam sejarah Islam, Islam tidak menjajah, Islam membuka, yang akan kita huraikan nanti. Bila Islam pergi buka, walaupun berperang, tetapi mereka bawa akhlak. Sehingga masyarakat manusia melihat akhlak umat Islam begitu hebat, hatta ketika berperang, menyebabkan mereka memeluk Islam. Itu menjadi sebab dan faktor Islam begitu cepat tersebar di Iraq, di Syam, di Mesir dan lain-lain lagi. Termasuklah ke tanah Melayu kita ini. Seterusnya, pembukaan Islam Al-Futuhat Al-Islamiyah.
menyelamatkan rakyat daripada menjadi hamba terhadap pemimpin, memelihara hak dan harta benda rakyat yang dirampas. Ini di antara satu perkara yang penting untuk kita beri perhatian. Salah satu istilah yang digunakan oleh al-mustashriqun, orientalis, untuk menyerongkan pandangan umat Islam dan pandangan masyarakat manusia secara umum terhadap Islam. Mereka guna istilah Islam menjajah, Islam menakluk. Kita tak boleh guna istilah Islam menakluk Syam, menakluk Iraq, menakluk Mesir dan seumpamanya. Kita guna istilah yang diajar kepada kita oleh Al-Quran, iaitu Al-Futuhat, pembukaan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami beri kemenangan kepada kamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata, yang jelas. Ayat ini diturunkan ketika berlakunya perang pembukaan Mekah. Bila Nabi masuk Mekah, Nabi tidak melakukan pertumpahan darah. Nabi kata pada penduduk Mekah, kamu bebas semua. Padahal itulah saat Nabi boleh untuk balas dendam. Tapi bukan itu yang diajar oleh Islam. Maka di atas teladan inilah kita lihat bagaimana umat Islam selepas daripada itu, bila mereka pergi buka di mana-mana tempat, mereka bawa keadilan. Mereka bawa keindahan syariat Islam, menyebabkan masyarakat di tempat mereka buka memeluk Islam berpusu-pusu. Dan mereka tidak memaksa orang bukan Islam untuk memeluk Islam. Oleh kerana itulah sehingga hari ini terdapat masyarakat bukan Islam di Mesir, di Iraq, di Syria, di Lebanon, di Jordan dan lain-lain lagi. Turun-temurun sejak daripada dulu. Di Syria sebagai contoh, di Dimashq, terdapat di sana penempatan orang Kristian sejak daripada zaman sebelum daripada Islam lagi. Mereka telah huni di situ. Walaupun Islam memerintah di situ, Islam tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam. Jadi ini fakta yang menunjukkan bahawa tidak betul dan tidak benar dakwaan musuh Islam yang mengatakan Islam ini agama ganas dan seumpamanya. Seterusnya, dua penyakit berbahaya kepada umat Islam. At-tasahul, at-tashaddud. Ini antara benda yang perlu kita beri perhatian juga. Kesan daripada kejahilan umat Islam dan serangan musuh Islam ini datang sekaligus. Maka wujud di kalangan umat Islam dua golongan. Yang pertama golongan tasahul. Tasahul ini bermudah-mudah. Yang kedua golongan tasyaddud. Golongan yang melampau. Jadi kita kena berada di tengah-tengah. Suka untuk saya beri contoh di sini. Tadi kita bercakap tentang jihad dan peperangan. Berkait dengan peperangan, di sana terdapat di kalangan umat Islam yang tasahul, yang ikut cara barat. Mereka kata kita tak perlu berperang sebab tamadun barat kata kita mesti berada di pihak yang memperjuangkan anti-war. Oleh kerana itulah di Amerika, di Britain, kita lihat tiap-tiap hari NGO mereka pergi buat demonstrasi tidak mahu kepada peperangan. Padahal mereka yang berperang. Mereka yang buat senjata jual kepada orang untuk berperang untuk dapat keuntungan. Malangnya kita lihat di kalangan umat Islam ada yang terpengaruh. Lalu mereka ambil sikap tasahul. Mereka kata kami tak nak perang, kita ikut barat. Tak payah perang lah. Perang ni bawa kerosakan, kemusnahan dan seumpamanya. Dan di sana ada golongan tasyaddud di kalangan umat Islam. Tasyaddud ni semua tempat nak berperang. Sesama Islam, balah pun berperang juga. Ini tak kena. Ini benda yang tidak betul yang berlaku dalam masyarakat umat Islam. Jadi kita kena berada di tengah-tengah. Inilah konsep wasatiyah yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW. Wasatiyah ni bukan maksudnya duduk tengah-tengah. Wasatiyah ni maksudnya ialah kita mesti berada di pihak yang benar. Al-wasat maksudnya al-haq. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Begitulah kami jadikan kamu umat yang wasat. Ulama tafsir kata maksud wasat di sini ialah al-haq.
Jadi benar wasat yang sebenar ialah kita berada di pihak yang benar. Tidak semestinya kita berada di tengah-tengah. Cuma kita kena imbang di antara yang tasahul dan yang tasyaddud. Maka kita ambil konsep sebenarnya diajar kepada kita oleh syariat Islam. Pertemuan antara Islam dengan Barat ialah suatu perkara yang tidak dapat dielakkan sebagaimana yang disebut oleh Huntington, Bernard Lewis dan tokoh yang lain. Di mana ini tokoh-tokoh pemikir Barat yang buat bermacam-macam teori. Mereka kata akan berlaku pertemuan tamadun. Iaitu antara tamadun Barat dan tamadun Islam. Di mana kita lihat ia adalah sambungan daripada pertemuan yang telah berlaku. Kalau kita lihat kepada sejarah bila Nabi SAW berjaya membina kerajaan Islam di Madinah, maka pertemuan pertama yang berlaku antara Nabi dengan Barat ketika itu Rom ialah dalam peperangan Mu'tah, dalam peperangan Mu'tah yang disertai oleh Nabi SAW. Di mana walaupun tidak berlaku peperangan, tentera Rom mereka tarik diri, ia adalah satu kemenangan kepada Nabi SAW. Itu pertemuan pertama antara Islam dan Barat. Seterusnya, Rom Byzantine kalah. Jatuh Syam di zaman Sayyidina Umar. Palestin berjaya dibuka. Mereka berundur ke Konstantinopel. Seterusnya, berlaku perang salib. Mereka berjaya menakluk Baitul Maqdis. Dan seterusnya, di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya membuka Konstantinopel. Mereka berundur sehingga ke Rusia pada hari ini dan Eropah Timur. Zaman kelemahan umat Islam, jatuh kerajaan Islam Utsmaniyah. Kejatuhan kerajaan Islam Utsmaniyah sebenarnya adalah sambungan daripada pertemuan antara Islam dan Barat yang telah berlaku sejak lama dahulu sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Oleh kerana itulah pakatan antara Britain, Perancis dan negara-negara Barat lain akhirnya berjaya menjatuhkan kerajaan Islam Utsmaniyah. Lalu berlakulah strategi divide and rule, pecah perintah, yang menjadi inti utama perbincangan dalam buku ini. Bagaimana mereka berjaya memecahkan dunia Islam daripada satu negara kepada berpuluh buah negara di atas nama bangsa, di atas nama kaum, di atas nama kabilah, di atas nama mazhab. Bahkan satu kaum, satu bangsa terdapat berpuluh-puluh buah negara pula. Bangsa Arab saja. Cuba bilang berapa banyak negara Arab. Itu satu bangsa. Jadi ini strategi divide and rule yang berlaku. Strategi pecah perintah yang akan berulang termasuklah di zaman kita pada hari ini. Umat Islam pada hari ini sedang menghadapi penjajahan baharu neo-kolonial Barat dalam bentuk pemetaan baharu. Jadi ini kita saksikan pada hari ini. Sebenarnya ia adalah kesinambungan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Maka masuk bahagian yang kedua, pemetaan baharu dunia Islam. Dalam bahagian yang kedua ini terdapat tajuk-tajuk yang banyak, antaranya mengenali musuh yang sebenar. Kemudian tajuk yang berikut muslihat di sebalik Islamofobia. Tadi pun telah disebut. Yang seterusnya pemetaan semula Timur Tengah. Dan seterusnya peranan kuasa besar di sebalik pemetaan baharu Timur Tengah. Kaitan antara pelan Balkan Eurasia, Brzezinski dengan peta Timur Tengah baharu. Dan seterusnya ialah kesedaran terhadap agenda pemetaan baharu, mengapa Barat melindungi Israel. Tok Guru bawa tajuk terakhir daripada bahagian yang kedua ini, mengapa Barat melindungi Israel. Kerana inilah punca sebenar yang perlu kita fahami. Mereka pecah dunia Islam kerana apa? Kerana agenda
Yahudi di belakang. Bila kita sebut agenda Yahudi, kita perlu memahami di sana terdapat pecahan yang banyak kepada Yahudi. Di sana terdapat Yahudi yang berpegang dengan fahaman Zionisme. Dan di sana terdapat Yahudi yang tidak berpegang dengan teori ataupun pemikiran Zionisme. Di mana kedua-dua ini ada tempat yang mereka bersama dan ada tempat yang mereka tidak bersama. Tempat yang mereka bersama, bumi Palestin adalah milik mereka. Tempat yang mereka tidak bersama, di sisi kumpulan Zionis, mereka kata, kita kena balik dulu ke Palestin. Tubuh negara untuk orang Yahudi. Barulah Tuhan akan menzahirkan the Messiah yang akan memimpin Yahudi memerintah dunia. Kumpulan Yahudi yang tidak ikut Zionis, mereka kata, tak, kita tak boleh balik ke Palestin. Kita kena tunggu dulu the Messiah dizahirkan oleh Tuhan. Bila the Messiah ni zahir, maka the Messiah ini akan pimpin orang Yahudi balik ke Palestin. Oleh kerana itulah sehingga ke hari ini terdapat di sana kumpulan-kumpulan Yahudi yang tidak bersetuju dengan penubuhan negara haram Israel. Cuma kita melihat kepada realiti yang berlaku. Realiti yang berlaku, kejayaan kumpulan Zionis yang ditubuhkan pada 1897 Masihi yang melalui beberapa peringkat. Peringkat pertama, menjatuhkan kerajaan Islam Utsmaniyah. Peringkat yang kedua, memecahkan dunia Islam, merampas bumi Palestin, diisytihar negara haram Israel. Peringkat yang ketiga, meluaskan negara Israel itu kepada negara-negara yang wujud di Timur Tengah pada hari ini. Kita perlu fahami negara Israel yang menjadi idaman dan akidah mereka bukan sahaja negara Israel yang ada pada hari ini. Oleh kerana itulah sejak daripada 1948 sehingga ke hari ini berlaku perluasan wilayah negara haram Israel. Dulu mereka tidak menguasai Baitul Maqdis, sekarang ini mereka menguasai Baitul Maqdis. Cuba kita lihat kepada peta, kita akan dapat lihat bagaimana perubahan yang berlaku daripada 1948, tahun 67 sehinggalah ke hari ini. Dan kita perlu fahami akidah Zionis ini, mereka berpegang negara Israel meliputi sebahagian besar daripada negara-negara di Timur Tengah pada hari ini. Maka itulah pelan perancangan mereka ataupun grand design mereka yang besar. Maka di sinilah timbulnya pemetaan baharu dunia Islam yang bukan orang kata satu benda yang kita kata betul ke tak betul, tapi ia realiti, benda yang betul-betul. Hari ini kita lihat wujudnya negara haram Israel. Dulu orang tak percaya. Tiba-tiba kita lihat depan mata kita negara haram Israel. Dan tidak mustahil. Hari ini kita bercakap tentang negara Israel Raya. Mungkin mereka akan berjaya pada satu masa. Ketika itu, baru kita nak sedarkan umat Islam. Orang kata nasi sudah jadi bubur. Jadi, bermula daripada sekarang kita perlu memberi kesedaran kepada umat Islam bahawa agenda pemetaan baharu dunia Islam ini memang benda-benda yang real, benda-benda yang waqi'i, yang betul-betul berlaku di hadapan mata kepala kita pada hari ini. Kalau saya boleh sebut beberapa contohlah yang sama-sama kita lihat pada hari ini. Apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iraq dan apa yang berlaku di Yaman. Di mana ketiga-tiga buah negara ini termasuk dalam peta Israel Raya yang diidamkan oleh mereka, yang meliputi wilayah yang begitu besar daripada Nil sehinggalah ke Furat. Termasuklah tiga buah negara yang saya sebutkan tadi. Bila berlakunya perang menentang keganasan, mereka isytihar,
Mula-mula mereka serang Afghanistan. Sasaran mereka bukan Afghanistan. Sasaran mereka ialah Timur Tengah. Di sini wujudnya persefahaman dan tahaluh yang begitu erat antara Zionis Yahudi dengan Zionis Kristian. Zionis Yahudi, kita tahulah siapa mereka. Zionis Kristian ialah yang menguasai politik Amerika Syarikat. Mereka ini grup Christian Evangelist yang percaya bahawa Nabi Isa akan kembali dan mereka berjaya diperdaya oleh orang-orang Yahudi Zionis. Mereka kata kepada grup Kristian ini, kamu percaya Nabi Isa ni akan balik dan kembali semula. Nabi Isa ni daripada bangsa kami. Jadi kita kena duduk sekali. Kita kena berbincang sekali. Kita kena berpakat. Musuh yang satu antara kita semua ni ialah orang-orang Islam. Maka di sinilah berlaku penjajahan ke atas Iraq. Mereka awam mereka nak pecah Iraq kepada dua. Satu Iraq yang dikuasai oleh Syiah, satu Iraq yang dikuasai oleh Sunni. Saya baca satu artikel dalam Surat Khabar Al-Hayah tahun 2003. Amerika serang Iraq 20 Mac 2003. Saya baca artikel tersebut di mana menyebut bahawa apa yang berlaku di Iraq ialah strategi divide and rule. Strategi pecah perintah yang telah berlaku dahulu dan diulang balik. Mereka buat di Iraq, mereka pecah Iraq kepada kaum dan mazhab. Mereka pecah Iraq kepada kaum, orang Arab, orang Kurdis, orang Turkuman. Dan mereka pecah Iraq kepada mazhab, Sunni dan Syiah. Dulu Iraq di zaman Saddam, walaupun kita tak nafi Saddam ni zalim, tapi ada kebaikan-kebaikan dia yang perlu kita akui. Zaman Saddam menjadi presiden Iraq, Sunni adalah majoriti. Bila jatuh Saddam Hussein, mereka masuk, mereka pecah Iraq sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Lalu mereka war-warkan. Mereka kata Iraq ni majoritinya Syiah. Saya pelik bila baca artikel ni baru saya nampak. Mereka pecah kepada mazhab, kepada kaum, kepada kabilah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kerana kalau dipecahkan begitu, memang Sunni akan menjadi minoriti. Kenapa? Kerana mereka keluarkan orang Kurdis dan mereka keluarkan orang Turkuman. Orang Kurdis dan orang Turkuman ni 90% lebih adalah Sunni. Zaman Saddam Hussein dulu, orang Kurdis dan orang Turkuman rakyat Iraq. Sebab tu Sunni adalah majoriti. Bila mereka keluarkan Kurdis dan orang Turkuman, tinggal orang Arab saja, lalu mereka pecah pula kepada mazhab, maka Syiah adalah majoriti. Dan mereka bawa senjata perpecahan mazhab Sunni Syiah ini, bawa ke Yaman, bawa ke Syria, bawa ke negara-negara Islam lain. Sebab itulah kita umat Islam ni kena faham politik. Jangan kita masuk perangkap musuh. Jangan kita masuk perangkap musuh, kita kena faham politik. Politik yang berlaku pada hari ini, musuh Islam nak pecahkan umat Islam. Mereka tak kira Sunni, Syiah, Sufi ke apa ke. Bagaimana kamu orang Islam, kamu adalah musuh kami. Itu akidah mereka. Itu pegangan mereka. Yang perlu kita fahami bersama. Jadi, sebab itulah Tok Guru bawa tajuk yang terakhir ni, kenapa Israel? Kerana inilah punca utama berlakunya pemetaan ke atas dunia Islam sejak daripada dulu dan juga apa yang berlaku yang kita lihat pada hari ini. Baik, seterusnya yang terakhir, bahagian yang terakhir, penyelesaian kepada masalah ni. Masalah kita tahu dah. Apa penyelesaiannya? Tidak lain dan tidak bukan ke arah pengukuhan dunia Islam. Kerana kita tidak boleh bergantung kepada musuh-musuh Islam. Kerana mereka mempunyai agenda. Tiba-tiba kita pergi bergantung kepada mereka. Seolah-olah kita duduk dalam rumah kita, kemudian kita lihat perampok mari. Kita tahu dah perampok ni nak mari rompok rumah kita. Tiba-tiba kita pergi minta tolong dengan dia. Bukankah bodoh kita? Maka begitulah perumpamaan yang berlaku pada hari ini. Kita dah tahu Amerika Barat adalah musuh-musuh Islam. Oleh kerana itulah
kita mestilah membina kekuatan sesama dunia Islam. Maka di sini Tok Guru bawa beberapa penyelesaian yang dipecahkan kepada dua. Yang pertama, kerjasama antara negara Islam melalui D8. Yang kedua, hubungan antara Malaysia dan Timur Tengah dalam geopolitik semasa. D8 ni sebenarnya ialah idea almarhum Profesor Najmuddin Erbakan, bekas Perdana Menteri Turki tahun 1995 hingga 1996. Walaupun dia merentah hanya setahun lebih, tapi dia membawa kesan yang sangat besar kepada dunia Islam. Kerana pemikiran kehadapan yang begitu hebat yang ada dalam dirinya, yang sentiasa berfikir untuk menyatukan umat Islam. Di mana beliau bawa agenda ini, kalau saya boleh kongsi dalam gambar yang ada dengan saya ni, tak pasti nampak ataupun tidak, tapi ini adalah gambar yang saya simpan. Bagaimana agenda besar dia, mungkin kamera boleh zoom, di mana di tengah ni adalah D8. Nanti kamera boleh zoom sekejap, kita boleh kongsi. Di tengah ni adalah D8. Maknanya ini permulaan. Permulaan untuk menyatukan 8 buah negara Islam dahulu. Jadi dimulakan oleh beliau. Tetapi sekerak jalan, kemudian kita lihat bagaimana cita-citanya selepas berjaya 8 buah negara ini akan diluaskan kepada 60 buah negara, D60. Kemudian akan diluaskan lagi D160. Maknanya bukan setakat D8 saja, tapi akan diluaskan lagi. Semua peringkat awalnya 8 buah negara Islam sahaja, iaitu Malaysia, Indonesia, Iran, Bangladesh, Pakistan, Mesir, Turki dan juga Nigeria. Kenapa 8 buah negara ini? Kerana 8 buah negara ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Dari sudut tempatnya yang strategik, dari sudut tenaga manusianya yang ramai, dari sudut kekayaan sumber buminya yang tidak ada di tempat-tempat yang lain. Jadi jika sekiranya negara-negara Islam, 8 buah negara ini berjaya bersatu, mewujudkan hubungan dari sudut ekonomi, pelaburan dan seumpamanya, maka ia akan menjadi permulaan kepada kesatuan dunia Islam, membina kekuatan mereka. Oleh kerana itulah musuh-musuh Islam mereka tahu. Mereka tahu ini perancangan yang sangat bahaya. Sebab tu dengan cepat mereka melakukan tindakan, terus mereka guling Profesor Najmuddin Erbakan dan naik tentera. Namun begitu kita lihat perancangan beliau ini, kita umat Islam mesti meneruskannya. Oleh kerana itulah agenda ini adalah satu agenda yang masih hidup, yang mesti kita teruskan. Di mana ruh kepada agenda ini ialah kita umat Islam, dunia Islam mesti membina kekuatan kita sendiri. Kekuatan dari sudut perpaduan ummah, kekuatan dari sudut ketenteraan, kekuatan dari sudut ekonomi, kekuatan dari sudut teknologi, sains dan seterusnya. Kita tidak boleh bergantung kepada musuh-musuh Islam kerana mereka tidak ikhlas kepada kita. Bukan kata tak boleh buat hubungan langsung dengan mereka dalam konteks politik dunia pada hari ini, tidak boleh berpisah antara satu sama lain. Cuma kita bercakap dari sudut kekuatan dunia Islam, mesti dibina dengan hubungan antara dunia Islam itu sendiri. Kita tidak boleh bergantung kepada pihak-pihak lain. Itu yang mesti kita teruskan, itu yang mesti kita laksanakan. Jadi itulah yang saya boleh kongsi sedikit banyak pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat, dan saya serah balik kepada moderator. Sekian dulu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Yang Berhormat Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi atas satu syarahan yang cukup padat, yang syarat
dengan info semasa, info terkini, dan semoga dengan syarahan yang dikupas tadi memberikan kita sedikit sebanyak gambaran bagaimana geopolitik antara bangsa kini. Baik, tuan-tuan, kita teruskan kepada sesi yang kedua, iaitu sesi soal jawab. Kita lihat sini ada beberapa soalan daripada Conceto Mujahid. Okay, Conceto Mujahid. Soalan beliau, Assalamualaikum Ustaz, apakah yang patut kita lakukan berhadapan dengan mereka yang selalu bergaduh antara Asy'ariyah dan Wahabiyah? Saya kira ini soalan yang cukup panas, cukup hot. Jadi saya serahkan kepada Yang Berhormat Ustaz untuk menjawab soalan Ustaz. Saya cuba untuk ringkaskan. Yang pertama sekali kita perlu beza antara al-khilaf dengan al-ikhtilaf. Sebab itulah di sana ada fiqh di dalam memahami perselisihan di kalangan umat Islam, di mana asas perselisihan di kalangan umat Islam ini haram. Kita mestilah bersatu. Cuma apabila manusia itu diciptakan oleh Allah, fitrah semula jadinya berbeza pandangan, maka di sana ada perbezaan yang diizinkan oleh syarak. Sebab itulah masyhur kata-kata ikhtilafu ummati rahmah. Perbezaan umatku adalah satu rahmat. Perbezaan yang dimaksudkan di sini adalah perbezaan dari sudut furu', dari sudut masalah cabang, bukan masalah dasar dan prinsip. Dalam masalah dasar dan prinsip, kita tidak boleh berbalah sama sekali, kita mestilah bersatu. Tak kiralah apa sahaja mazhab, apa sahaja aliran, apa sahaja pemikiran, dalam masalah prinsip dan dasar, kita mestilah bersatu di antara satu sama lain. Dan kita mestilah beringat dengan perancangan musuh-musuh Islam yang berusaha untuk memecahkan umat Islam dalam masalah furu', dalam masalah cabang. Termasuklah dalam masalah cabang ni berkait dengan akidah, berkait dengan fiqh, berkait dengan apa sahaja ruang sudut yang ada, yang perlu kita berhati-hati. Yang penting kita tidak boleh keluar daripada ruang lingkup akidah Islam yang sebenar. Di sana ada tempat-tempat yang diizinkan oleh syarak, dan di sana ada tempat-tempat yang tidak boleh diizinkan oleh syarak. Jadi ada tempat-tempat yang mana ulama-ulama memberi ijtihad dan pandangan masing-masing. Masuklah dalam perkara yang berkait dengan akidah, dalam masalah al-istiwa sebagai contoh. Ada pandangan salaf, ada pandangan khalaf. Di mana ini benda yang diizinkan oleh syarak. Jadi kita tidak boleh berbalah, bertengkar sehingga kita menggadaikan prinsip kesatuan umat Islam dalam masalah ini. Kita berbincang secara sihat, berbincang secara elok sesama umat Islam. Dalam masalah hukum hakam fiqh pun begitu juga. Sebagai contoh masalah sentuh orang perempuan. Ada mazhab kata batal air semayang. Ada mazhab kata tak batal air semayang. Jadi ini masalah ijtihad di kalangan ulama. Jadi kita bincang secara ilmiah. Tidak boleh kita berbalah sama sekali. Oleh kerana itulah dalam masalah ini kita perlu berhati-hati. Yang penting kita umat Islam mestilah bersatu dalam masalah prinsip dan dasar, tidak boleh berpecah sama sekali dalam masalah furu' dan cabang. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya kita yang kedua, Nur Haris Nasaruddin.
Beliau tanya, Ustaz, macam mana dengan Wahabi? Bolehkah kita nak bermudah-mudah dengan mereka dalam hal politik? Silakan Yang Berhormat Ustaz untuk menjawab. Benda yang paling penting kepada umat Islam, kita perlu fahami politik. Politik satu benda yang sangat penting, supaya kita tidak masuk dalam perangkap musuh, di mana kita boleh berbincang dalam masalah-masalah furu', dalam bab akidah, bab fiqh dan seumpamanya. Tapi akhirnya kita umat Islam mestilah bersatu. Sebab itulah saya sebut dalam syarahan saya tadi, kupasan daripada buku Tok Guru, di mana musuh Islam mereka tahu antara jarum yang boleh mereka guna untuk pecahkan umat Islam ialah perbalahan dari sudut masalah-masalah furu', sama ada dalam perkara berkait dengan akidah, dalam perkara berkait dengan fiqh dan seumpama. Bila orang Islam berbalah, maka mereka ambil peluang. Sebab apa orang Islam berbalah? Kerana tak faham politik. Ini benda yang sangat penting yang perlu kita fahami. Sebab itulah bila kita lihat umat Islam secara umumnya, tak kira lah siapa mereka, Asy'ariyah ke, Wahabi ke, kalau mazhab-mazhab fiqh pula Hanafi ke, Maliki ke dan seumpama. Ini semua umat Islam. Jadi kita perlu berfikir jauh dalam masalah ni. Maknanya kita nak orang Islam ni bersatu semua. Sebab itulah agenda yang dibawa oleh Profesor Najmuddin Erbakan yang disebutkan tadi, D8, yang menggabungkan bukan sahaja negara Sunni, bahkan juga negara Syiah. Ada juga dalam tu. Kerana beliau nak bawa matlamat penting kepada umat Islam, mestilah bersatu. Bersatu dari sudut wadah politik mendepani cabaran yang sangat besar yang berlaku pada hari ini, perancangan musuh-musuh Islam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Yang Berhormat Ustaz. Ada soalan lagi daripada Muhammad Alif. Soalan, Assalamualaikum Yang Berhormat Ustaz. Tadi Yang Berhormat Ustaz ada sebut tentang D8 negara Islam. Tapi apa perbezaan fungsi D8 dan OIC di Islam? Silakan Yang Berhormat Ustaz. Perbezaan dia D8 dengan OIC. Dibawa keluar daripada mindset lama kepada mindset baru. Mindset lama ialah OIC, walaupun dari segi namanya, maknanya Kesatuan Dunia Islam, tetapi mengikut acuan Barat. Maknanya tidak boleh lebih daripada had yang telah digariskan oleh Barat. Jadi Profesor Najmuddin Erbakan ni dia bawa D8 ni sebagai satu anjakan paradigma. Maknanya nak orang Islam mesti ubah mindset mereka. Jangan duduk dalam mindset OIC. Kena duduk mindset di luar OIC. Iaitu orang Islam kena bina kekuatan sendiri. Kalau ikut mindset OIC, senjata sebagai contoh, beli dengan Amerika, beli dengan Britain, beli dengan Perancis. Tapi kalau ikut mindset D8 ini, orang Islam bina kekuatan sendiri. Senjata buat sendiri. Ekonomi, pelaburan, guna Dinamas. Beliau yang bawa idea Dinamas tersebut. Sebelum euro, mata wang euro wujud, beliau yang bawa idea Dinamas. Jadi itu beza antara OIC dengan D8. Wallah. Baik ni main-main pula. Alright, menyebut isu mata wang tadi Yang Berhormat Ustaz, ada soalan daripada Muhammad Hanif Ahad kot nama dia ni, Muhammad Hanif Ahad.
Ustaz, adakah agenda yang dibawa oleh Malaysia zaman X Tun PM Tun KL Summit 2019 termasuk dalam perancangan ini Summit 2018 punya? Terima kasih Silakan, yang bertanya, Saudara Hanif. Satu soalan yang sangat menarik. Sebenarnya memang wujudnya pertalian antara KS Summit dengan D8. Ketika idea D8 dilontar dan dibawa oleh almarhum Profesor Najmuddin Erbakan, dan Menteri Malaysia pada ketika itu ialah Tun M. Dan beliau sangat kagum dan hormati Profesor Najmuddin Erbakan. Sebab itulah bila beliau buat pertemuan dengan Profesor Najmuddin Erbakan dan berlaku banyak perbincangan, antaranya ialah berkait dengan mata wang Dinamas tadi. Dan apabila almarhum Profesor Najmuddin Erbakan diguling kuasa, Tun M bawa idea tersebut ke Malaysia. Maka timbullah Dinamas. Jadi bagi orang yang tidak tahu kepada sejarah, mereka menganggap yang bawa idea ini ialah Tun M. Sebenarnya tidak. Yang bawa idea ini ialah Profesor Najmuddin Erbakan almarhum. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, perjuangannya hanya sekerat jalan. Digulingkan kuasa, walaupun berlakunya beberapa persidangan, perbincangan, dan sikit sebanyak noktah permulaan itu telah berlaku, dan walaupun idea D8 ini tidak dapat dilaksanakan secara meluas, kerjasama antara negara-negara, tetapi dari segi forum tersebut sampai hari ini masih lagi ada platformnya dan dibincang setiap tahun dalam konteks dalam konteks gerakan-gerakan dan kumpulan-kumpulan Islam. Sehinggalah KS Summit yang berlaku di akhir 2019, di mana Tun M yang jadi Perdana Menteri pada ketika itu, dia bawa balik idea untuk menyatukan dunia Islam ini. Maka dia jemput beberapa buah negara yang datangnya ialah 4 buah negara saja. Malaysia sebagai tuan rumah, Qatar, walaupun Qatar tidak termasuk D8 dahulu kerana berlakunya perubahan, dan juga Iran dan Turki. Pakistan sepatutnya mari tapi ditekan. Indonesia pun begitu juga, sepatutnya mari tetapi ditekan. Jadi memang betul sebagaimana disebutkan tadi, walaupun tidak dinyatakan KS Summit ni kesinambungan daripada D8, tetapi rohnya adalah sama. Dan saya tulis satu artikel berkait dengan KS Summit ni yang bertajuk lebih kurangnya KS Summit adalah kesinambungan daripada D8. Kerana rohnya adalah sama. Roh daripada KS Summit tersebut, kalau kita lihat kepada resolusi-resolusinya, ialah kerjasama antara negara-negara Islam ini dari sudut teknologi dan sains, pendidikan, ketenteraan, dan umpamanya untuk menyelesaikan isu-isu semasa umat Islam, isu Rohingya, isu Uyghur dan lain-lain lagi. Jadi rohnya lebih kurang sama dengan D8 yang telah dimulakan oleh Profesor Najmuddin Erbakan. Jadi oleh kerana itulah kita sebenarnya menyokong KS Summit ini, dan kita harap ianya diteruskan, dan saya difahamkan Tok Guru sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah melakukan follow up kepada KS Summit ini, khususnya dalam konteks hubungan Malaysia dengan negara-negara yang menyertai KS Summit, iaitu negara Qatar, negara Turki, negara Pakistan, walaupun tidak menyertai tetapi hubungan itu ada, untuk kita memastikan hubungan erat antara negara-negara ini mestilah disuburkan
supaya ia boleh bawa agenda yang lebih besar untuk menyatukan dunia Islam secara umumnya dengan tidak mengikut telunjuk barat ataupun timur. Kita mesti membina kekuatan kita sendiri. Itu matlamat akhirnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ya Bomak Ustaz. Saya kira merupakan pencerahan yang sangat baik pada kita berkaitan dengan D8. Dan saya kira saya kutip satu lagi soalan, memandangkan masa kita pun dah kesuntukan. Ada banyak soalan ni. Cumanya kan saya kena pilih. Mungkin saya boleh ambil soalan daripada Abdul Muhaimin Roslan yang bertanyakan dalam isu adakah kita perlu bersetuju dengan two-state solution atau kita perlu ada stand yang lain? Ini berkaitan dengan two-state solution. Mungkin Yang Berhormat Ustaz boleh terangkan sedikit. Dan persoalan ini saya telah jawab beberapa kali, khususnya ketika isu konflik yang berlaku mutakhir ini, di mana kita perlu melihat secara holistik two-state solution ini, bukan melihat dari satu sudut sahaja, di mana kita perlu memahami bahawa dalam isu Palestin, matlamat akhirnya tidak ada two-state solution. Matlamat akhirnya hanya satu state solution saja, iaitu negara Palestin. Bahkan kalau kita melihat, hatta negara haram Israel sendiri pun tidak bersetuju dengan two-state solution. Kenapa? Kerana bercanggah dengan akidah dan falsafah negara haram Israel itu sendiri, yang percaya bahawa negara haram Israel bukan sahaja bumi Palestin, bahkan merangkumi negara-negara yang merentasi antara Sungai Furat dan juga Sungai Nil, iaitu Jordan, Syria, sebahagian daripada Turki, Lebanon, Iraq, Mesir, Arab Saudi, Sudan, Ethiopia, Somalia, Eritrea. Ini semua merangkumi, termasuklah juga Yaman, merangkumi semua yang menjadi cita-cita kepada Israel Al-Kubra ataupun Israel Raya. Jadi kalaulah begini akidah dan falsafah Zionis kepada negara mereka, bagaimana mereka boleh setuju dengan two-state solution? Kalau mereka tak boleh setuju, bagaimana kita orang Islam nak bersetuju dengannya? Oleh kerana itulah, bagi kita umat Islam hanya ada satu solution saja, itu one state solution. Namun begitu, kita perlu memahami dalam perjuangan ini kena ada strategi. Macam orang main bola sepak juga, tak boleh menyerang sepanjang masa, ada ketika kena bertahan. Bertahan bukan bermakna menyerah kalah. Jadi kita perlu memahami sekarang ini umat Islam berada di zaman kelemahan. Oleh kerana itulah kita lihat Hamas sendiri yang bersetuju dengan two-state solution, sebenarnya persetujuan ini adalah persetujuan taktik, bukan persetujuan semata-mata berpegang dengan betul-betul di sana ada dua negara, negara Palestin dan negara Israel, kerana mereka sendiri menyedari Israel tidak akan menerima two-state solution ini. Jadi ia lebih kepada taktik dalam perjuangan dan juga pertemuan antara orang Palestin, dalam konteks ini Hamas, dengan negara haram Israel itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat di kalangan orang-orang Yahudi yang ekstrim, yang melampau ini, betapa mereka tidak bersetuju dengan two-state solution ini, sehingga mereka sanggup bunuh bekas Perdana Menteri mereka sendiri, Yitzhak Rabin, yang dibunuh. Kerana apa? Kerana bersetuju dengan pelan damai yang dibawa oleh Amerika pada ketika itu untuk beri sebahagian daripada bumi Palestin kepada orang Palestin. Dia balik ke Israel, dia dibunuh. Yang bunuh bukan orang Palestin, yang bunuh ialah orang Yahudi sendiri. Maknanya orang Yahudi pun tak setuju dengan two-state solution ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ya Abang Ustaz, kaitan dengan two-state solution yang diajukan sebentar tadi. Baik,
sebelum tu kita tengok di sini ramai banyak soalan-soalan yang dikemukakan. Mungkin daripada pihak saya tanya di pihak Ustaz. Ya, Mak Ustaz, kalau setuju untuk teruskan dengan persoalan-soalan yang diajukan, macam mana Ustaz? Nak teruskan dengan sesi soal jawab ke atau kita nak tutup dengan konklusi? Boleh ambil 2 soalan lagi. Alright, okay. Boleh ambil 2 soalan lagi. Mungkin saya nak ambil soalan daripada adakah ada negara Arab yang tak selesa ataupun tak setuju dengan D8 dan juga KL Summit? Kita D8 lagi. Okay, ni Bapak Ustaz boleh ulas sedikit sebenarnya. Ya, yang pertamanya ialah kita tidak boleh memaksa orang bersetuju. Hatta Nabi SAW sendiri pun ada orang yang tak setuju. Jadi kita tak pelik bila agenda D8 ni ada pihak yang tidak bersetuju. Yang penting bagi kita umat Islam, kita menyedari bahawa agenda D8 ni adalah satu alternatif yang terbaik kepada dunia Islam untuk bangkit menjadi kuasa yang tersendiri yang tidak bergantung kepada pihak-pihak yang lain. Jadi idea itu ada. Jadi kita kena pupuk idea ini, kita kena bajai idea ini dan kita kena hidupkan idea ini. Dan kita jangan undur ke belakang. Dan kita tidak perlu hiraukan mereka yang tidak bersetuju dengannya. Kita kena terus move forward untuk bawa agenda ini kerana ini adalah agenda yang betul dan tepat kepada dunia Islam pada hari ini. Dan kita lihat bagaimana negara Turki sebagai contoh yang mempelopori idea ini di bawah Najmuddin Erbakan dulu. Sekarang ini walaupun beliau telah meninggal dunia almarhum, tapi diteruskan oleh Erdogan. Walaupun di peringkat awal wujudnya perselisihan di antara Erbakan dengan Erdogan ini, tetapi kita lihat selepas daripada kegagalan rampasan kuasa yang berlaku pada tahun 2016, yang baru saja beberapa hari lepas, 2 hari lepas disambut tahun yang kelima kegagalan rampasan kuasa tersebut, di mana kita lihat Turki di bawah Erdogan telah merubah banyak dasar-dasar dalam dan dasar-dasar luarnya untuk berdiri menjadi sebuah negara yang tidak bergantung kepada kuasa-kuasa besar dunia. Sebelum daripada kegagalan rampasan kuasa itu, Turki ikut telunjuk NATO dari sudut ketenteraan. NATO ni nak guna Turki untuk berperang bagi pihak mereka saja. Dari sudut ekonomi, mereka sentiasa bergantung kepada Barat. Dan kita lihat selepas daripada kegagalan rampasan kuasa ini, politik Turki berubah. Turki seolah-olah mempunyai satu pendirian yang tersendiri. Contohnya membina teknologi persenjataan, drone sebagai contoh, yang menjadi kayu ukur yang sangat penting dalam konflik yang berlaku di Syria, di Libya, di Azerbaijan. Drone ini bukan Turki beli daripada Amerika, tapi dia buat sendiri. Maknanya itu satu pelaksanaan kepada agenda yang mahu dilaksanakan oleh almarhum Profesor Erbakan dulu, tapi diteruskan oleh Erdogan selepas daripada kegagalan rampasan kuasa yang berlaku dahulu. Dari sudut ekonomi pun begitu. Namun begitu, ia masih lagi di peringkat permulaan. Banyak di sana cabaran-cabaran. Yang mana sebagaimana yang saya sebutkan tadi, agenda D8 ni adalah agenda yang terbaik, yang boleh dijadikan sebagai benih untuk kita suburkan bagi kita move forward ke arah penyatuan dunia Islam, ke arah membina kekuatan dunia Islam, ke arah tidak bergantung kepada pihak-pihak luar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di dunia Islam. Wallahu a'lam. Baik,
Baik, terima kasih. Mungkin ini soalan yang terakhir yang diajukan oleh Afiq Muhammad. Nak minta pencerahan Ustaz, adakah Mesir sokong Israel? Apa khabar semua? Apakah betul ada yang mengatakan Mufti Mesir dan beberapa ulama Azhar juga yang berfatwa sokong Israel? Okey, mohon pencerahan yang berhormat Ustaz berkaitan dengan isu Mesir yang dikatakan menyokong Israel. Dengan Israel. Kedutaan Israel pun ada di di Mesir. Adapun ulama yang sokong tu saya tak pasti. Mungkin yang bertanya boleh cek. Saya tak pasti. Yang penting kita perlu melihat apa yang berlaku di dunia Islam pada hari ini. Wujudnya negara-negara yang mempunyai pendirian masing-masing, kerana dunia Islam masih lagi berada di zaman kelemahan, kecuali beberapa buah negara yang cuba berusaha untuk keluar daripada kepompong Amerika dan Barat, sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi. Oleh kerana itu, agenda D8 ni sebenarnya agenda besar kehadapan untuk mengeluarkan dunia Islam daripada kepompong Amerika dan Barat. Oleh kerana itulah sangat menyedihkan kita, sebahagian besar daripada negara-negara Arab sebenarnya masih lagi berada di bawah telunjuk Amerika dan Barat. Termasuklah negara Mesir. Oleh kerana itulah mereka akan melakukan apa sahaja demi kepentingan Amerika dan Barat, kerana mereka bergantung kepada Amerika dan Barat, termasuklah dari sudut politik konflik dengan negara haram Israel itu sendiri. Dan Mesir ini adalah satu negara yang sangat penting, sebab itulah ia diberi perhatian. Kerana di negara Arab ini, Mesir ini dianggap sebagai big brother. Big brother. Contohnya kalau kita nak mudah faham lah, kalau kita di negara ASEAN ini, Indonesia. Sebab apa negara Indonesia ni jumlah penduduknya besar, tempatnya strategik, tenteranya kuat. Jadi kalau di negara Arab ini, Mesir ini dianggap sebagai big brother. Kerana Mesir ini mempunyai kekuatan dari sudut tentera, dari sudut tempatnya yang strategik. Oleh kerana itulah dalam konteks konflik dengan Israel, Mesir sentiasa dianggap sebagai negara penting. Oleh kerana itulah pendirian Mesir akan mempengaruhi pendirian negara-negara Arab lain. Bila berlakunya perubahan tampuk pemerintahan, Muhammad Mursi almarhum menjadi presiden, di mana ia sangat menakut dan menggerunkan Amerika dan Israel. Oleh kerana itulah cepat-cepat mereka buat perancangan berlakunya guling kuasa, dan naik sisi yang ada pada hari ini, yang kita lihat meneruskan agenda sebagaimana Hosni Mubarak dan Presiden-Presiden Mesir selepas sebelum daripada itu, yang tidak mahu keluar daripada kepompong Amerika dan Barat, di mana di sinilah kita perlu melihat politik dunia Islam ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tidak boleh bergantung kepada pihak luar. Kita mesti membina kekuatan kita sendiri. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawapan-jawapan yang diberikan oleh soalan-soalan yang begitu banyak yang menarik untuk dikupas dan diulas. Dan insyaAllah sebelum kita nak tutup, kita ada yang berhormat Ustaz untuk memberikan konklusi terhadap syarahan geopolitik masa depan dunia Islam live kita pada malam ini. Saya persilakan yang berhormat Ustaz. Sebagai penutupnya, yang pertama, menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk memahami dan mendalami ilmu politik supaya kita
tidak mudah dipengaruhi dan dipergunakan oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua, kita mestilah meneruskan agenda penyatuan ummah dunia Islam, membina kekuatan kita sendiri, tidak bergantung kepada pihak-pihak yang lain. Yang ketiga, masa depan adalah milik Islam. Kerana Islam adalah satu-satunya agama yang mempunyai semua penyelesaian kepada masalah-masalah manusia yang berlaku pada hari ini. Dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dari sudut kemasyarakatan, dari sudut pendidikan, dari sudut rohani, jasmani dan seterusnya. Dan kita melihat kegagalan Barat dan Timur untuk menyelesaikan masalah manusia dengan berbagai izm-izm yang dibawa oleh mereka, maka kita yakin masa depan adalah milik Islam, dan kita mestilah istiqamah dengan perjuangan Islam, dan kita yakin satu hari nanti insya-Allah dunia Islam akan kembali memimpin dunia dengan syariat Islam yang adil, yang bertunjangkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Yang Abdul Hadi atas kupasan syarahan geopolitik masa depan dunia Islam yang cukup-cukup syarat dengan ilmu, syarat dengan info, syarat dengan isu-isu semasa yang kita perlukan pada hari ini sebagai bekalan kita. Jadi semoga syarahan yang dikupas, yang diberikan oleh Yang Mak memberikan kita satu view yang cukup penting kepada kita berkaitan dengan geopolitik antara bangsa, khususnya berkait rapat dengan dunia Islam ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Yang Berhormat Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi atas kesediaan untuk menyampaikan syarahan geopolitik masa depan dunia Islam. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak tamatkan, ada sedikit pemakluman kita nak war-warkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan live dulu, jangan keluar dulu, iaitu satu program yang akan dijalankan oleh PPU, iaitu Daurah Tafsir Surah Al-Mulk, Keagungan Kerajaan Tuhan, yang akan disampaikan oleh Prof. Madya Dr. Ustaz Suki Osman, merupakan pensyarah kanan UPM. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang berminat, boleh ke page PPU Pustaka Permata Ummah untuk mendaftarkan diri, dan kita ada beberapa package untuk daurah ini. Package A yang bernilai RM30, di mana dalamnya ada tiket dan juga rakaman recording, tuan-tuan boleh tengok. Dan juga package B kita ada RM60, di mana dalamnya mengandungi tiket, recording, rakaman, buku diari tadabbur. Dan last sekali kita ada package C bernilai RM75, di mana ada 3 tiket plus 3 rakaman. Tuan-tuan boleh tengok dekat page Permata Ummah. Dan last sekali iaitu package khas bernilai RM100. Apa khabar semua? Tiket plus rakaman plus buku diari tadabbur plus rakaman tafsir surah Yusuf, rakaman dan tafsir surah Nuh, dan e-book tadabbur surah Nuh. Kepada tuan-tuan, boleh untuk pergi ke page PPU bagi mendaftarkan diri. Dan last kali tuan-tuan, tadi saya ada dimaklumkan ada yang berminat untuk menyertai sebagai ejen PPU. Kepada tuan-tuan yang nak mendaftarkan diri sebagai ejen PPU Pustaka Permata Ummah, bolehlah pergi ke page, ni ada poster kat tepi ni, boleh klik link tu, link daftar sekarang tu, untuk mendaftarkan diri sebagai ejen PPU. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulannya, kita harapkan syarahan-syarahan ini memberikan satu view dan juga gambaran
kepada kita semua berkaitan dengan geopolitik dunia antarabangsa, terutamanya mengaitkan dengan dunia Islam. Jadi daripada saya wakil daripada pihak penganjur, mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Itu saja saya rasa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di syarahan dan juga live yang akan datang. Terus bersama dengan PPU. Assalamualaikum. Kalau pertama sekali yang saya suka sangat baca buku-buku Tok Guru ni dan audio. Saya tak tahu, it's a magical thing to me. Kalau Ayah Cik ni, kalau kita dengar dia punya, kalau saya dengar ucapan beliau dalam kereta waktu musafir pergi sana sini, saya dengar kuliah beliau. Bila saya turun daripada kereta, saya boleh ulang balik apa dia cakap. Tak tahu sebab apa, tak tahu. Inilah magic, itulah magical things bila berlaku bila saya dengar ucapan Ayah Cik ni. Sebab itu bila saya kaji balik kenapa Ayah Cik ni bila ceramah jutaan orang boleh ikut dia. Saya ceramah ni barangkali 10 orang je kot ikut saya kan. Tapi kalau Tok Guru ni, tulisan dia, ucapan dia, dia menaikkan semangat walaupun pada nada yang agak biasa-biasa. Bila saya melihat itu peribadinya, maka mesti ada weightage pada penulisan beliau, mesti ada weightage pada kalam beliau, kataan beliau, dan sudah perbuatan beliau, takrir dan sebagainya. Ini yang menyebabkan saya amat terpesona dengan Tok Guru Ayah Cik. Dan yang ketiganya, Tok Guru ni perkataan beliau adalah perkataan yang melambangkan istiqbali, futuristik. Tak ramai penulis-penulis yang boleh menulis pada genre biasa, genre normal, tetapi genre itu memberi weightage masa depan. Tak ramai. Ada buku yang straight tulis 100 years. Dia straight beritahu tentang 100 tahun, apa prediction model dia. Itu memang genre tentang futuristik. Tapi tulisan Ayah Cik, walaupun dalam kitab istiqrah dia, tetapi tulisan ibrah-ibrahnya, pengajaran-pengajarannya adalah membawa kepada masa depan. Dan saya memahaminya sebab saya duduk dalam PAS ni dekat 20 tahun dah. Saya dengar kuliah-kuliah beliau. Memang nampak apa yang beliau cakap sebelum ini berlaku pada masa sekarang. Sebab itu kalam dia kita perlu dengar betul-betul, dan dia perlu ada thinking exercise setelah kita membaca tulisan dia ataupun mendengar kalam-kalam dia. Ini kehebatan Ayah Cik. Dan akhirnya saya berminat dengan beliau sebab mengenali beliau secara personal. Saya nak katakan kenal Ayah Cik ni daripada awal, dan oleh kerana itulah mengenali peribadi beliau, mengenali cara beliau bermuamalat, cara sisi pandang beliau kepada Islam. Satu yang ada dalam kepala Ayah Cik ni lah, Islam mesti memimpin dunia. Dan itu yang saya terpesona sampai sekarang. Dan saya cuba buat, sama ada sebagai seorang kerdil macam saya ni yang lemah, saya cuba laksanakan semampu mungkin, dan saya akan pastikan pengganti-pengganti saya, sama ada daripada kalangan pimpinan pemuda ataupun dari kalangan anak-anak saya sendiri ataupun anak-anak sahabat-sahabat kita ataupun pemuda-pemudi Islam, mereka lahir daripada kalangan mereka Muhammad Al-Fatih yang insya-Allah akan membebaskan Aqsa, dan daripada situ kita akan mengorak langkah untuk menguasai dunia. Wallahu a'lam.